Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafiz Alman bin Jamaluddin ingin menyampaikan sedikit tazkirah berkaitan beberapa perkara yang menarik yang boleh kita kongsikan dalam masa suasana sebegini. Saya rasa syukur dapat merakamkan tazkirah ini dan saya berterima kasih kepada tuan-tuan yang melihat, menonton melalui link dan ataupun YouTube. Saya mohon andainya ada kebaikan apa yang saya sampaikan, saya mohon di-share notification dan lain-lainnya lah. Okey, hari ini apa yang kita nak cerita sikit berkaitan dengan checklist kematian kita. Checklist kematian kita bila kita sebut kematian, kita akan disemak oleh malaikat Munkar dan Nakir berkaitan dengan apa yang telah kita lakukan. Begitu juga dalam kehidupan kita yang di bumi yang nyata ini, kita ada checklist kita ada panduan kita yang kita kena gunakan. Sebelum itu ingin saya terangkan gambar yang ada di depan tuan-tuan ini adalah perkuburan di Madinah, namanya Baqi'. Baqi' ini beginilah keadaan kuburnya, yang ada hanyalah batu-batu yang nak meletakkan nama ataupun nombor bagi memaklumkan, memberitahu siapa yang ada di dalam kubur tersebut. Dia tidak berlaku, dia tidak ada di Malaysia. Yang Malaysia dia siap dengan kepuk. Sebenarnya apa yang disebut oleh Rasulullah, dia adalah membina binaan kepuk itu adalah satu benda yang dilarang. Selain itu, kepuk itu juga dia memakan ruang kawasan perkuburan tersebut. Sayang 1000 kali sayang. Maksudnya kalau kubur itu, kawasan itu boleh dipenuhi dengan 1000 orang disebabkan buat kepuk. Ada yang buat kerusi, ada buat bangku nak letakkan dekat situ, maka dia akan mengecilkan ruang tadi tu. Kalau 1000, mungkin dia dah jadi 800, mungkin dia dah jadi 700. Jadi kita nilaikanlah diri kita di mana keperluan membuat kepuk. Tu sedikit sebanyak. Okey, jom kita tengok apa yang kita nak bincangkan, yang checklist tadi. Terus menonton sehingga akhir. Sebelum tu, ingin saya jelaskan pada masa pandemik sebegini, bagi jenazah, bagi arwah, bagi saudara mara kita yang meninggal dunia, buat pengetahuan tuan-tuan, dia akan diuruskan dengan cara pengurusan jenazah yang telah ditetapkan oleh JAKIM, iaitu pengurusan jenazah, bagaimana jenazah ini dimandikan, diurus sehinggalah sampai ke liang lahat, sampailah ke kubur. Buat pengetahuan tuan-tuan, jenazah tersebut tidak akan dimandikan. Dia hanya dikeluarkan daripada bilik mayat dalam keadaan telah berplastik, berbungkus, dan bila dah berbungkus, maka dilengkapkan, kemudian akan ditayamumkan. Mandi tak ada tau. Mandi tak ada. Yang akan ditayamumkan. Tayamum itu ialah kalau kita belajar sebelum ini, tayamum itu meratakan debu ke muka dan tangan. Begitu juga bila kematian, dia meratakan debu itu dengan dua tempat, iaitu muka dan tapak tangan. Tetapi dia bukanlah di atas kulit yang nyata. Dia hanyalah di atas, kalau kita kata tadi telah dibungkus dengan plastik, telah dibungkus dengan kain kapan, dia adalah ditepuk di kain tersebut sahaja. Kalau tangan, ditepuk pada tangan. Cara pelaksanaan dia adalah dengan menepuk debu yang berada di dua tempat, mungkin dulang, mungkin kertas dan sebagainya. Tepuk, sapu dekat atas kain untuk muka, kemudian tepuk kali kedua macam biasalah sebenarnya. Nipiskan, lepas tu ratakan, lepas tu kat tangan tu yang telah terkiam gitu, dia akan sapu sahaja. Jadi kemudian dia akan dimandikan. Selepas selepas itu disemahyangkan. Disemahyangkan hanya sekarang ni disyaratkan hanya 2 orang sahaja. Allahu Akbar.
sedihnya. Kalaulah itu emak kita, itulah ayah kita, itulah adik-beradik kita, bayangkan kesedihan kita. Yelah, tak dapat dia orang, kalau sebelum ni dia dapat sembahyangkan orang jenazah, tetapi bila dia meninggal, dia hanya dapat sembahyangkan yang hadir, maksudnya yang nyata 2 orang, tapi mungkin akan buat secara secara gaib dan sebagainya. Sangat sedih tuan-tuan. Okey, bila kita cerita tentang kematian, kita juga perlu melihat apakah persediaan kita, apakah checklist kita sebelum kita mati. Ada beberapa perkara yang ingin kita tengok semula, apa dia checklist tersebut sebelum kematian. Okey, perkara pertama yang boleh kita tengok, boleh kita lihat adalah checklist kita mestilah, yang pertama, akidah kita mestilah betul. Nak dapat pahala di hari akhirat nanti, mestilah dengan akidah yang betul. Akidah ahli sunnah wal jamaah. Kalaulah dia berakidah yang lain, maka apa yang terjadi? Maka amalan akan tertolak. Rugilah kita hidup di dunia, tetapi amalan dan ibadat kita tidak diterima oleh Allah kerana kepercayaan kita terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Kita cerita sikit berkaitan dengan kepercayaan. Bila kita kata maksudnya setiap sesuatu yang kita buat mestilah kerana Allah. Kalaulah kita buat kerana manusia, dia akan tidak mencapai matlamat. Begitu juga yang tadi saya katakan, kalau dia dah terkeluar daripada akidah. Kalaulah dia buat bukan kerana Allah, maka dia menjadi sia-sia. Tuan-tuan, kita ada anak, kita ada isteri, kita ada adik-beradik. Bila kita menegur mereka, contohnya kita menegur adik-beradik kita tegurlah kerana Allah. Kalaulah kita tegur kerana kita rasa kita abang, kita rasa kita kakak, kita rasa kita hebat, kita besar, kita mewah, kita betul. Jadi bila kita tegur itu, kita buat kerana diri kita, bukanlah kerana Allah. Maka bila buat bukan kerana Allah, ia akan menjadi sia-sia tuan-tuan. Tuan-tuan, yang kedua tuan-tuan, apa yang boleh kita lihat adalah checklist yang boleh kita lihat adalah kehidupan yang benar. Bagaimana kehidupan ini sebenarnya, kehidupan ini dia bermula. Kalaulah zaman kecilnya kita dibesarkan oleh mak dan ayah, kemudian disekolahkan dan sebagainya, sampai satu tahap kita pergi cari kerja. Bila kita cari kerja, yang pertama yang terfikir dekat kepala benak kita ini adalah kita nak fikir kumpulkan harta, kita nak dapatkan harta, nak beli itu, nak beli ini dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, perjalanan itu dia lama-lama dia akan berkurangan. Maksudnya step kedua, harta yang kita fikir yang kita nak gunakan, kita nak kumpul tadi itu, kita dah bertukar. Dah sampai satu tahap kita mengatakan kesihatan juga kita perlu ada untuk kita hidup dengan lebih baik. Bila orang dah sakit ni, bila masuklah umur 40 contohnya kan. Sebab kehidupan itu bila dia mula terancam pada masa dia berumur 40. Masa umur 40 kita dah merasakan dah kesihatan tu penting. Kesihatan tu adalah harta yang sangat bernilai. Jadi kita dah berubah daripada harta tadi, kita pentingkan kesihatan. Kadang-kadang bila dah sampai umur 40, kita rasa tak ada duit banyak, tak dapat kumpul harta berjuta ringgit, tetapi kita dapat kesihatan. Jadi kesihatan tu cukup penting. Lepas kesihatan, kita tukar pula. Kita naik lagi satu grade, kita akan dapat, kita rasa masa tu, kita rasa kasih sayang itu penting. Dalam kehidupan realiti sebenar, kita memerlukan kasih sayang. Siapa kasih sayang kita? Isteri, anak-anak, adik-beradik kita, ini adalah kasih sayang kita. Kalaulah kita dapat bertemu dengan mereka, kalaulah kita dapat akrab dengan mereka, kita lagi pula kalau ada emak dan ayah pada umur tersebut, alhamdulillah, sangat seronok, sangat indah. Harta penting, kesihatan penting dan kasih sayang juga penting. Akhir sekali bila dah sampai satu tahap yang penghujung, kita katakan amal ibadat adalah penting. Kalau kita tengok tuan-tuan, kebanyakan orang bila berumur 50, 60, 70, mereka telah menumpukan usaha dan tenaga mereka untuk menambah amal ibadat. Bukan sekadar hanya menunaikan yang wajib, tetapi mereka telah melakukan, berazam, bersungguh-sungguh melakukan perkara-perkara yang sunat. Bukan saja mereka meninggalkan perkara yang haram, tetapi mereka juga telah meninggalkan perkara-perkara yang makruh. Seterusnya tuan-tuan, yang ketiga checklist yang boleh kita lihat ialah
Kita ni dilantik oleh Allah sebagai khalifah. Dalam kita menjadi khalifah, Allah tengok, Allah nilai sepanjang umur kita, adakah tanggungjawab kita sebagai khalifah itu kita telah melaksanakan dengan baik. Apa dia khalifah? Ya, kalau kita bukanlah orang hebat, bukanlah orang besar, orang biasa-biasa je. Kata sahabat kita tu biasa-biasa je. Kita perlu kita ada juga tanggungjawab, antaranya tanggungjawab kita kepada anak-anak, isteri dan adik-beradik, mak ayah. Itu pun dah cukup banyak, tuan-tuan. Jiran tetangga, saudara mara, sepupu sepapat, ini juga memberi tanggungjawab kepada kita untuk mengubah diri kita dan keluarga kita dan keluarga dekat, keluarga jauh, supaya mereka dapat menumpukan tumpuan mereka, objektif mereka adalah mencari keredaan Allah. Seterusnya, yang keempat, tuan-tuan. Yang keempat adalah kita melihat semula harta yang kita dapat. Harta yang kita dapat, macam mana kita dapat, itu penting. Kalaulah dia daripada sumber yang haram, hentikan. Sebab dia akan bukan merosakkan diri kita, yang lebih sedih lagi dengan harta yang salah, harta yang haram, dia menyumbang kepada kerosakan keluarga kita. Begitu juga, harta dah okey dah suci dah bersih dah. Memang daripada sumber yang halal. Tetapi ada di kalangan masa kerja, yang halal itu pun kadang-kadang ada yang lopong, ada yang bocor kerana tidak jujurnya diri kita. Contohnya, dalam mengikrarkan masa bekerja, dalam mengikrarkan overtime, masa tambahan kerja, kita tidak jujur. Allahu Akbar, na'udzubillah. Itu juga akan mengancam kita kepada neraka Allah. Selain itu juga, harta juga, tuan-tuan, dia perlulah bukan kita sahaja gunakan, tetapi dia juga untuk masyarakat dan diri kita dan keluarga kita. Contohnya, tuan-tuan, dalam masa pandemik ni, kita boleh tengok harta yang kita ada. Kita katalah kita berjawatan tetap, kita gaji tetap dan sebagainya, ada pendapatan, tak ada masalah pun. COVID ini bukan masalah besar, masalah kecil je. Gaji tetap ada, contoh. Harta yang kita ada tu, dia telah mampu, harta yang kita ada tu kita kena infakkan kepada tempat-tempat yang sepatutnya. Tak payah pergi jauh lah. Tak payahlah nak beria sangat, nak pergi ke Palestin, nak menderma dan sebagainya. Tengok semula bagaimana adik-beradik kita, anak beranak kita, bagaimana kehidupan mereka. Adakah mereka yang dikatakan baru ni di Johor Bahru, bagaimana orang yang tak ada kerja dekat Singapura, duduk dekat kemah dan sebagainya. Ya Allah, susahnya. Bayangkan kalaulah itu saudara kita, tetapi kita abai pada mereka. Na'udzubillah. Seterusnya, yang keempat. Yang kelima, bolehlah kita tengok, tuan-tuan, bagaimana kita sebagai manusia, kita juga ada tanggungjawab sampingan kita, iaitu bagaimana kita membantu adik-beradik kita, isteri dan anak-anak menjaga amanah Allah. Kalaulah kelima-lima perkara ini kita dapat, alhamdulillah, insya-Allah checklist kita dekat akhirat dah lengkap dah. Saya suka memberi analogi bagi tuan-tuan yang bekerja. Kalaulah tuan-tuan bekerja kerajaan, kita ada di hujung tahun, kita ada SKT. SKT itu dia ada bahagian-bahagian dia. Ada yang bahagian tanggungjawab hakiki, tanggungjawab sampingan. Lepas tu ada kursus kursus yang perlu dihadiri, sumbangan, penulisan dan sebagainya. Setiap kolom yang ada tu kenalah diisi. Tak boleh hanya satu sahaja yang hakiki saja yang ditunaikan, tetapi yang lainnya tu lopong dan kosong. Maka kalau kita tengok SKT kita takkan dapat lebih daripada 85. Kalau bawah daripada 85, ada beberapa tindakan yang akan ditentukan. Kemudian kalaulah kita kerja swasta, kita ada target dia. Kalau sale ada target dia, berapa target dia. Kalau sebulan berapa, setahun berapa, begitulah juga dan lain-lain. Jadi kalaulah dia ada beberapa kolom, yang kolom satu saja yang kosong, yang lain satu saja kolom yang berisi, yang lain tu lopong, maka kita rasa kalau gaji kita untuk tahun depan nak dapat kenaikan tu mungkin susah. Mungkin tak berjaya, ataupun mungkin kekal saja dengan gaji lama. Jadi saya rasa itu dia checklist yang boleh kita tengok untuk diri kita dalam masa
diberi nafas, diberi kesihatan sekarang ni, kita boleh tunaikan tanggungjawab kita dengan cara kita cek satu-satu. Kalau betul, okey, alhamdulillah, teruskan, tambah lagi dan sebagainya. Jadi saya rasa saya rasa cukup mungkin sampai di sini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada masa dan waktu yang sama. Mulakan dari sekarang, kalau tidak bila lagi. Selamat bermujahadah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.